Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anwarigus. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak bersama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak sebagai agensi pelaksana amat komited untuk memastikan penambahbaikan pada infrastruktur dan sistem bekalan air di daerah kecil Sepauh. Ia melalui pelaksanaan projek menaik taraf loji rawatan air Sepauh berkapasiti 5 juta liter sehari iaitu Acute Water Supply Project yang telah siap dilaksanakan dan mula beroperasi pada 15 Januari 2023. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, projek tersebut amat signifikan bagi menampung permintaan serta penggunaan bekalan air yang semakin meningkat. Ia merupakan projek intervensi jangka pendek bagi penyelesaian isu bekalan air di beberapa kawasan dalam daerah kecil Sepauh. Katanya loji rawatan air itu memberi kemudahan kepada lebih 7,000 penduduk di Betong, antaranya di Kampung Tui, Kampung Supak, Kampung Medang, Kampung Serabang, Rumah Jerai dan Rumah Belasau. Bercakap dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja rasmi ke projek bekalan air daerah Betong pada Ahad, Datuk Julaihi menambah, pada masa sama, kementeriannya melihat keperluan untuk meningkatkan bekalan air di seluruh kawasan Betong. Bagi tujuan itu, katanya, kerajaan telah meluluskan peruntukan untuk menaik taraf loji rawatan air Lubau di Betong yang akan meningkatkan kapasiti air kepada 60 juta liter sehari berbanding 30 juta liter ketika ini. Katanya tender untuk projek berkenaan akan diatur dalam masa terdekat. Mengenai perancangan masa depan, Datuk Julaihi berkata Sarawak memerlukan sistem grid bekalan air untuk memastikan seluruh kawasan di negeri ini menerima bekalan air bersih. Menurut beliau, sistem tersebut sudah bermula di zon selatan Sarawak, terutama di bahagian Samarahan dan pelaksanaannya telah hampir siap. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak merancang untuk menambah 4 sukan baharu pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perancangan itu telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Kementerian Belia dan Sukan peringkat Persekutuan. Menurutnya, mesyuarat telah bersetuju untuk memberi hak kepada Sarawak untuk memilih 4 acara tambahan selain 28 sukan yang telah diputus oleh Jawatankuasa terbabit. Jelas beliau, SUKMA 2024 akan mempertandingkan 32 sukan yang mana tambahan sukan yang diputuskan oleh Sarawak ialah tinju, muay thai, petong dan e-sport. Ekoran daripada itu, mesyuarat telah bersetuju untuk memberi hak kepada Sarawak memilih 4 sukan tambahan selain daripada 28 sukan yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa selepas bengkel tersebut. Jadi sekarang untuk sukan SUKMA 2024 kita akan ada 32 sukan tambahan yang diletakkan oleh Sarawak adalah boxing, muay thai dan petong dan juga e-sport. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Jelajah Tenis Dunia Piala Premier Sarawak ke-38 J1 di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata Kerajaan Sarawak mahukan penganjuran SUKMA ini melibatkan seluruh negeri dan bukannya di Kuching sahaja. Untuk sukan SUKMA ini jangan bertempat di Kuching saja. Kita nak spread out, kita mahu lebih ramah banyak rakyat Sarawak dapat manfaat baiknya dari segi spin-off SUKMA ataupun peminat-peminat dapat memberi sokongan terutama sekali kepada pasukan negeri. At least mereka yang tinggal jauh di Miri, di Sibu, di Seri Aman dan sebagainya, mereka ada tempat untuk memberi sokongan kepada sukan ini. Kerana kita tahu sukan ini adalah sukan nasional dan ramai yang mahu terlibat dan daripada jumlah peserta penyertaan saya menjangka mereka yang akan datang untuk sukan ini atlet dengan pegawai akan melebihi 10,000 yang akan berkampung hampir 2 minggu. Laporan seterusnya, semua pihak mesti berusaha ke arah memperkasakan wanita untuk memastikan pembangunan negara yang mampan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri dalam hal ini memuji semua peranan dan inisiatif yang telah dilaksana oleh pelbagai kementerian dan agensi khususnya di Sarawak.
Ujarnya inisiatif yang membantu untuk membangun, memperkasa dan mengiktiraf kebolehan serta sumbangan wanita dalam pembangunan negara adalah amat penting. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian program Kembara Kasih Wanita di Lunduk pada Ahad. Program tersebut bertujuan menjadi platform menyebar luas maklumat perkhidmatan yang ditawarkan serta mempromosi pelbagai program yang dilaksana oleh Jabatan Pembangunan Wanita JPW dan agensi lain di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Sementara itu, Datuk Seri Nancy berkesempatan menyerahkan sumbangan keperluan alat persekolahan kepada seramai 256 orang pelajar di kawasan Pantai Damai melalui program Back to School. Sumbangan berupa beg sekolah dan alat tulis itu diserahkan di Kuching pada Sabtu. Turut diadakan program gunting rambut percuma yang disediakan oleh pihak Sentex, yang mana tukang gunting terdiri daripada para pelatih yang mengambil kursus asas gunting rambut. Selepas itu, Datuk Seri Nancy yang juga Ahli Parlimen Santubong telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP fasa pertama bagi kawasan Pantai Damai dengan jumlah keseluruhan RM28,000. Sebanyak 20 organisasi terdiri daripada surau, masjid, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Badan Bukan Kerajaan NGO telah menerima geran MRP tersebut. Di Miri pula, seramai 200 penduduk sekitar Kampung Pengkalan Lutong telah menyertai Majlis Tahlil Perdana 2023 pada Ahad. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin turut hadir bagi menyempurnakan majlis itu serta menyantuni para peserta. Majlis Anjuran Bersama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pengkalan Lutong, Rukun Tetangga Ranting Pengkalan Lutong dan Hikmah Ranting Lutong ini bertujuan untuk memupuk tanda ingatan dan rasa kasih sayang terhadap warga setempat, khususnya ahli-ahli JKKK dan Hikmah Ranting Lutong yang telah lama meninggal dunia. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan ukhuwah sesama penduduk kampung. Program ini merupakan program tahunan penduduk kampung sebelum bermulanya bulan Ramadan. Dalam perkembangan lain, sebanyak 23 pusat ekonomi digital pedi baharu akan dibuka di Sarawak pada tahun ini bagi menggalakkan dan meningkatkan tahap celik internet dalam kalangan rakyat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata, terdapat 133 pedi di seluruh Sarawak setakat ini. For your information, it was mentioned in the budget 2023 that PM already set a target. He wants to have one pusat internet at least one pusat internet in each dun seat. So currently in Sarawak, we call it PEDI. Okay, we call it PEDI, P-E-D-I. We call it PEDI. At the moment, we have 133 PEDI in Sarawak. So it is our intention in our rancangan, in our planning for this year 2023, we are going to set out another 23 in Sarawak to achieve the target. Of course, some of the proposed area is the area where the dun don't have any PEDI yet. But there are also areas where already have a PEDI, a dun already have a PEDI, but we would like to increase more. But our planning is we are going to do another 23 PEDI to create another 23 PEDI in Sarawak so that we can also teach especially the rural folks how they can utilize internet to be part of the digital economy as well. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke pejabat RTM Kuching pada Ahad. Teo Ni Ching tiba di Kuching pada jam 12.45 tengah hari Ahad untuk menjalankan lawatan kerja rasmi selama sehari. Selain ke pejabat RTM Kuching, beliau turut melawat ke Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Japin Sarawak dan seterusnya ke Reach 10 Teleport Samajaya. Berikut pula, pembangunan stesen minyak bersepadu Petros dengan model operasi berasaskan konsep milik dan kendalian peniaga atau Dealer on Dealer Operated (DODO) akan diteruskan di seluruh Sarawak. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein memberitahu stesen seumpamanya dengan model operasi yang serupa akan dilancarkan di Pusak, Kapit, Miri dan Kuching pada tahun ini. Selain daripada tapak yang telah diluluskan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup untuk pembinaan multi-fuel station, SEDC Energy secara berterusan telah menerima permohonan daripada usahawan tempatan untuk membuka stesen di bawah konsep DODO ini. Ini akan menawarkan peluang perniagaan baru kepada usahawan tempatan untuk menyertai perniagaan minyak dan gas hiliran
yang ditawarkan oleh syarikat minyak milik kerajaan serta untuk mencapai perkembangan perniagaan berterusan dengan SCDC Energy. Berikut menurutnya dalam majlis pelancaran stesen minyak bersepadu Petros yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Pekan Daruh pada Ahad. Stesen tersebut merupakan stesen minyak bersepadu Petros pertama yang beroperasi di bawah konsep Dodo. Dalam pada itu, Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz menambah, selain produk petroleum dan tenaga baharu, semua stesen tersebut akan menyediakan ruang kepada usahawan tempatan untuk mempamerkan dan mempromosi produk tempatan mereka dan meluaskan jangkauan mereka ke pasaran yang lebih luas. Katanya lagi, beberapa stesen terpilih akan dilengkapi dengan mesin juru wang automatik ATM serta premis makanan dan minuman bagi menawarkan lebih banyak kemudahan kepada pelanggan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga Kerja UKAS ingin mengucapkan Selamat Hari Polis ke-216 dan merakamkan setinggi penghargaan kepada warga polis Diraja Malaysia PDRM di atas khidmat bakti dan jasa yang dicurahkan. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.